Oke, Datuk, macam kami nih generasi muda kan, kami mau tahu macam mana cerita Hari Malaysia nih. Soalannya begini, kalau Datuk boleh terangkan lagi detail, lagi terperinci, apakah pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah pada tahun ini 2014? Terima kasih. Seperti yang kita semua maklum, 16 hari bulan September merupakan satu tarikh keramat, satu tarikh yang sangat penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Tidak kiralah sama ada mereka berasal dari negeri Sabah, negeri Sarawak ataupun mana-mana negeri yang terdapat di semenanjung Malaysia. Kerana pada tarikh tersebut sebenarnya Sabah yang pada ketika itu dipanggil North Borneo atau Borneo Utara telah membuat keputusan bersama dengan Sarawak, bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya dan juga Singapura untuk membentuk satu negara yang bernama Malaysia. Yang hari ini kita kenali sebagai negara Malaysia yang kita cintai, sebenarnya ditubuhkan pada 16 hari bulan September 1963. Sehubungan itu, tarikh ini amat signifikan. Tarikh ini amat penting dan perlu sentiasa diingat, dikenang dan dihayati oleh rakyat Malaysia, khususnya generasi muda. Pengisiannya adalah dengan acara penting, iaitu lafaz ikrar rukun negara. Saudara masih ingat rukun negara? Masih. Rukun negara kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Inilah ikatan yang telah mengikat negeri Sabah, Sarawak, semenanjung Malaysia dan rakyat yang berbagai suku kaum, agama, keturunan, adat resam, sehingga kita mampu berdiri pada hari ini kerana kita diikat dengan rukun negara ini. Ya, kita tidak boleh lari daripada rukun negara. Kalau kita lari daripada rukun negara ini, kita tak menghormati perlembagaan negara, kita tak setia kepada raja kita, negara kita Malaysia akan menjadi huru-hara. Negara Malaysia akan jadi anarki. Negara kita ini akan jadi seperti di Timur Tengah. Apabila negara kita huru-hara, negara kita jatuh ke kancah pergaduhan, perpecahan, pertarungan, peperangan antara suku kaum misalnya, kerana kita tidak hormati ikrar rukun negara kita, maka ruang untuk generasi muda memenuhi potensi diri mereka, menjadi seorang yang terpelajar, menjadi seorang yang berguna, menjadi seorang engineer, menjadi seorang doktor, menjadi apa saja yang mereka ingini, sudah pasti akan terbantut. Kerana kita jadikan contoh di negara luar, negara Middle East, bukan sahaja negara mereka apabila jatuh ke kancah peperangan, potensi ekonomi akan jatuh, tapi anak-anak rakyat mereka pun tidak mampu untuk belajar kerana sekolah semua hancur, universiti semua hancur. Sudah pasti mereka tidak akan dapat memenuhi potensi mereka. Dan keadaan anarki, keadaan huru-hara inilah yang kita perlu elakkan berlaku di negara Malaysia. Dan ianya hanya boleh berlaku apabila generasi muda menghayati rukun negara tersebut, memastikan keamanan kita berterusan sampai bila. Apa peranan kami, generasi muda nih, dalam sambutan Hari Malaysia nih? Okey. Terima kasih, soalan yang sungguh baik. Peranan generasi muda sama penting bagaimana peranan generasi awal dulu, yang memastikan North Borneo mengambil keputusan untuk membentuk Malaysia bersama Sarawak, bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tidak kurang pentingnya. Kita bersyukur kerana pemimpin-pemimpin kita, generasi kita dahulu sebenarnya membuat keputusan yang sangat tepat. Bayangkan kalau kita buat kesilapan dalam membuat keputusan. Hari ini mungkin kita bukan lagi berada dalam satu negeri yang megah sebagai sebahagian daripada Malaysia, tapi kemungkinan kita berada di dalam negara seperti Filipina Selatan yang masih dalam keadaan konflik, masih dalam keadaan berperang, di mana undang-undang tidak wujud, ya. Ataupun mungkin kita berada di Kalimantan bersama dengan jiran kita, negara Indonesia. Walaupun mereka merdeka, tapi kalau dibanding kemajuan pembangunan, kita jauh lebih baik daripada apa yang mereka kecapi di sana. Di harapan saya, generasi muda, sahutlah cabaran untuk kita pastikan Sabah kita terus maju jaya bersama dengan rakan-rakan kita yang lain, Sarawak, semenanjung Malaysia, dalam satu negara Malaysia yang maju menjelang 2020. InsyaAllah.
cinta kepada Nusa kini dan selamanya tak berbelah bagi cinta bergema. Saya Aizmi dan saya seorang penyanyi Sabah dan saya sangat bangga menjadi seorang rakyat Malaysia kerana di dalam Malaysia ini sendiri kita mempunyai bangsa yang berbilang kaum dan kita dapat bandingkan dengan negara-negara lain yang negara kita ini sangat-sangat istimewa. Dan selain itu, negara kita juga adalah satu negara yang mengamalkan nilai satu Malaysia di mana semua bangsa yang ada di dalam negara ini bersatu menjadi satu dalam perpaduan lah kan. Okey, itu saja. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia yang ke-51, 16 September 2014. Saya Amin Wali. Harapan saya, harapan rakyat untuk kerajaan yang sekarang ni, kalau boleh kita kekalkan lagi perpaduan dan keharmonian yang ada dan juga kita tingkatkan lagi perpaduan di kalangan semua kaum yang berbilang bangsa yang ada di Sabah dan juga Malaysia. Dan harapan rakyat satu yang paling penting, kita tingkatkan lagi pembangunan. Kalau kita lihat di bandaraya, di bandar-bandar kita nampak sudah pembangunan yang begitu pesat. Tapi kalau boleh kita tingkatkan lagi pembangunan dan infrastruktur yang ada di kawasan pedalaman dan yang terpencil, terutamanya di Sabah dan juga tempat-tempat yang lain. Saya Abdul Murah bin Laksana. Saya tahun lahir tahun 1961. Umur sudah 53 tahun. Kalau dalam segi pembangunan negara Sabah, negeri Sabah dari dulu sampailah sekarang, bagi pandangan saya, memang pembangunan itu memang meningkat. Ketara kita dari zaman kita ikuti zaman peringkat ya, memang pembangunan itu memang ada keselesaan. Pasal sekarang ini pun kemudahan mana-mana jalan raya ke apa, ke air, ke lampu, ke apa semua, dan pembangunan untuk segi dalam bukan di bandar lagi, daerah-daerah pun sudah maju. Jauh bijaknya dan dari masa-masa lalu. Kira beruntunglah kita yang hidup sekarang. Okey, so hari ini kalau lihat di Sabah tu, di KK ni pembangunan dia sangat pesat. Saya datang sini, saya walaupun dah 2 tahun ni tak datang, saya nampak banyak pembangunan lah. Hotel baru naik dan housing estate, dan saya lihat KK ni satu tempat yang opportunity business very good lah. So kalau saya nak orang tanya tadi, my second home I would like to live in KK.